Pastikan aku teman. Tak jelas ya? Kalau jelas nak tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Fa inni imru'un maqbudun wa inna hadzal 'ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifa ithnani fil fariidati fala yajidani man yaqdiya fiha. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku juga manusia biasa yang akan wafat, dan sesungguhnya ilmu ini juga akan hilang, yakni dengan kematian orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan akan datang nanti, akan timbulnya fitnah-fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka. Akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang, yang dimuliakan dan dihormati juga ketua kampung kita Tok Alias, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini, dapat kita meneruskan ibadat kita sebagai seorang hamba, solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seperti mana yang telah dijadualkan, pengajian kitab Faham Faraid kita pada malam ini kita akan sambung. InsyaAllah, mana yang ada buku boleh lihat pada muka surat yang ke-32, sambungan pada hari Jumaat yang lepas berkait tentang sumber hukum faraid. Bila kata sumber hukum, bermakna tidak lari daripada 4 perkara, 4 sumber dalam subjek ataupun ilmu usul fiqh. Antara sumber hukum kita sebagai orang Islam untuk menentukan hukum. Hukum taklifi ada 5: wajib, haram,
sunat, harus, makruh. Untuk menentukan hukum-hukum ini perlukan sumber, perlukan dalil. Dan bila kata sumber hukum, mesti tak lari daripada 4. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Apa dia? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Adapun dalam mazhab, contoh Abu Hanifah, mazhab Hanafi, qaul sahabat juga termasuk dalam sumber hukum. Kita dalam mazhab Syafi'i, 4 ini yang popular. Dan insya-Allah sampai qiyas tu kita dah jumpa dah hukum, dah mudah, dah boleh untuk menentukan hukum. Tapi bukan kita lah orang awam, tetapi para alim ulama, para mufti, untuk menentukan sesuatu hukum perkara yang baru, yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada dalam ijma', maka mereka qiyas daripada sumber yang ada, hukum yang ada, diqiyaskan dengan perkara yang baharu. Malam ini kita sambung pada ayat Al-Quran yang kedua, Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun walahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu akthara min dhalika falahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Panjang ayat ni. Ayat yang ke-12 yang lepas juga panjang juga, daripada yusikumullahu fi auladikum sehingga innallaha kana aliman hakima. Perbahasannya panjang. Ayatnya satu saja, ayat yang ke-11. Malam ini kita bincangkan ayat yang ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bagi kamu, yakni suami-suami. Bila kata kum di sini, walakum, kum di sini merujuk kepada para suami. Kum bagi dhamir apa? Dhamir kum lah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Antum. Kum ni mengikut dhamir antum. Siapa? Suami-suami. Bagi kamu wahai suami-suami, nisfu. Nisfu di sini bermakna 1/2, separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Walad di sini kalau kita ambil dari segi bahasa, walad adalah anak. Tetapi dalam kaedah faraid, walad di sini bermakna anak dan ke bawah. Bukan bermaksud anak semata-mata. Bila kata ada yang di bawah anak, juga suami ini akan dapat 1/2 jika tiada yang di bawah. Contoh, ini carta untuk waris faraid. Bila kata anak, merujuk juga anak lelaki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, dan juga cucu lelaki dari anak lelaki. Sebenarnya ada lagi, bawah ni ada lagi, sehinggalah ke bawah. Dalam bahasa kitabnya, wa in nazala, sehingga ke bawah. Jadi bila kata walad, kita tengok tafsir anak, tetapi maksudnya adalah anak dan juga ke bawah. Ini bagi siapa? Suami. Suami ni dapat 1/2 sekiranya apa? Sekiranya si mati, iaitu isterinya, tidak ada anak.
tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, bahkan tak ada cucu, tak ada lagi yang di bawah ni. Semuanya tak ada. Dalam waris faraid ini ada 4 kelompok untuk kita mudah faham. Kelompok yang di bawah ini diberi nama kelompok furu', iaitu anak dan ke bawah. Manakala kelompok yang di atas kita panggil kelompok usul, daripada ayah, ibu sehingga datuk dan ke atas. Kemudian saudara mara. Bila kata saudara mara, adik-beradik kepada si mati ini. Ini kelompok yang ketiga. Dalam bahasa faraid, dalam kitab-kitab faraid diberi istilah hawashi. Hawashi ni maknanya adik-beradik kepada si mati. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, dan anak-anak adik-beradik kita, anak saudara kita, anak saudara kepada si mati. Dan golongan yang keempat kita panggil dalam bahasa Arabnya golongan a'mam, daripada golongan pakcik-pakcik, iaitu adik-beradik dengan bapa si mati. Di sini dalam ayat ini dikatakan suami akan dapat 1/2. Ketika mana si mati ini tak ada anak, bahkan juga keturunan ke bawah, baru dia dapat 1/2. Jika mereka, yakni isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang mereka. Boleh rujuk dalam tafsir terjemahan ayat tadi. Sekiranya si mati ini ada anak, bila kata anak bukan anak saja, dan ke bawah. Kalau misal kata anak tak ada tetapi cucu ada, maka suami ni tadi tak dapat 1/2, dia akan dapat 1/4. Bukan hanya anak, kita lihat ke bawah juga kena lihat. Dalam ayat ini memang jelas mengatakan walad tu dalam tafsir anak, tetapi dalam hukum faraid anak dan ke bawah. Bila ada sahaja anak, maka si mati ini, si suami ini akan mendapat 1/4. Anak ni merujuk kepada siapa? Kepada si mati. Bila kita menyebut pangkat keluarga ahli waris, sama ada bapa, datuk, ibu, anak, saudara, merujuk kepada si mati. Anak-anak si mati, saudara-saudara si mati, ayah-ayah si mati. Sebab ini boleh jadi kekeliruan. Macam mana boleh jadi keliru? Contoh, seseorang berjumpa dengan saya, dia tanya, Ustaz, arwah ayah saya baru meninggal dunia, jadi waris yang ada sekarang ni yang masih hidup mak saya dan 2 orang lagi adik-beradik lelaki saya. Mak ni yang bercakap ni mak dia, bermakna siapa? Isteri kepada si mati. Jadi dia tak boleh kata mak, dia kata mak, iaitu dia kena cakap isteri. Siapa yang tinggal? Isteri. Isteri siapa? Isteri si mati. Siapa yang tinggal? Anak lelaki 3 orang termasuk saya, dan 2 orang lagi adik-beradik. Bila dia kata dengan 2 orang adik-beradik, kita yang dengar adik-beradik si mati ke? Bukan, adik-beradik saya. Bermakna anak kepada si mati. Jadi kena rujuk kepada si mati. Dan kena lihat juga bukan hanya anak bersama dengan suami ketika itu. Contoh, kalau misal kata si mati ini namanya siapa? Ros. Dia kahwin dengan nama Abu, tetapi bersama dengan Abu ni ada 2 orang anak, anak lelaki, anak perempuan, contoh. Kemudian cerai mati. Makna cerai mati ni apa? Abu ni meninggal dunia, Ros kahwin lagi dengan lelaki lain yang bernama contoh Ali. Bersama dengan Ali ni tak ada anak. Jadi bila Ros meninggal dunia, siapa suami Ros? Ali. Ali dengan Ros ada anak tak? Tak ada. Tetapi Ros dengan Abu ada 2 orang anak.
Jadi Ali ni dapat 1/2 atau 1/4. 1/4. Sebab anak tadi merujuk kepada si mati. Dan hubungan suami isteri juga nanti kita akan masuk perbahasannya dalam bab sebab kenapa seseorang itu mewarisi pusaka, iaitu dengan pertalian nikah. Dan panjang perbahasannya. Sebab faraid ini tuan-tuan, dia satu ilmu yang mengait dengan ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya semata-mata faraid ini ilmu kita menentukan waris dapat berapa kira-kira, bahkan melibatkan contoh ilmu munakahat. Kerana dalam hubungan suami isteri ada yang dikatakan cerai boleh pusaka, dapat pusaka. Ada yang jenis cerai tak dapat pusaka. Contoh secara ringkas, bila cerai yang raj'i. Cerai raj'i maknanya apa? 1 dan 2. Dan masih lagi ada tempoh iddah. Maka pasangan salah seorang, sama ada lelaki atau perempuan, mati, maka pasangan yang boleh mewarisi, ada hak dia dari pusaka si mati. Kalau misal kata cerainya cerai yang talak bain. Bain ni maknanya sama ada cerai yang dah habis iddah, atau cerai talak 3, atau cerai yang kali ke-3. Maka dah tak ada lagi bahagian dia sekiranya mati tu lepas cerai, aku ceraikan kau talak 3, meninggal dunia. Isteri ni tadi tak dapat dah. Kerana jenis cerai itu adalah cerai talak bain. Yang dikatakan pasangan tadi yang masih suami isteri ataupun yang dah diceraikan, sama ada cerai hidup atau cerai mati, masih lagi dalam iddah. Cerai mati memang dapatlah, sebab dia dah jadi isteri kepada si mati. Cerai hidup, cerai hidup mesti dalam iddah. Sama juga dalam keadaan masih ada iddah, tempoh ada. Orang panggil, kalau dalam bahasa kita panggil janda berhias. Maksudnya apa? Lepas nikah tu belum bersama lagi, tapi dah diceraikan. Dia termasuk dalam talak raj'i ke talak bain. Talak bain maknanya lepas kita, contohlah lelaki ni kahwin, nikah dah ni, aku terima nikahnya si fulanah binti si fulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai. Saksi ada, qadi kata sah. Pagi nikah, tengah hari dengan bersanding apa semua, dengan layan tetamu apa semua, petang tu dia ceraikan isteri dia, walaupun talak 1, belum bersama lagi, dikira sebagai talak bain. Isteri ni tadi tak ada iddah, besok dia boleh kahwin dengan lelaki lain. Ini dari sudut hukum munakahat. Jadi isteri begini, dia tak terima pusaka, tak dapat, kerana dia dah tak ada ikatan. Bila kata ada ikatan, iddah itulah yang menentukan ikatan suami isteri walaupun sudah bercerai dengan syarat cerai yang raj'i. Lelaki ada iddah tak? Kita selingan sedikit. Lelaki ada iddah tak? Iddah ni maknanya apa? Tempoh menunggu. Kita kena tunggu tempoh ni baru boleh kahwin ni. Kita biasa faham, perempuan je ada iddah, walaupun ada setengah orang dia tak bersetuju guna istilah iddah kepada lelaki. Tetapi maknanya sama. Lelaki ni ada 2 keadaan iddah. Yang pertama, ketika mana dia berkahwin 4, kemudian salah seorang tu diceraikan, cerai yang raj'i. Dia nak kahwin balik lagi 1, nak tambah tak cukup 4 kota, tak boleh. Dia kena tunggu iddah yang diceraikannya habis, baru boleh dia tambah 1 lagi untuk cukupkan 4 isteri dia. Itu satu keadaan. Maknanya lelaki ni dia kena ada tempoh menunggu juga. Yang kedua, ketika mana? Ketika dia berkahwin dengan kakak. Isteri dia ada adik perempuan, kahwin dengan kakak, kemudian diceraikan talak raj'i. Dia tak boleh terus kahwin dengan adik, sebab tak boleh kita berkahwin dengan 2 bersaudara. Kena tunggu iddah kakak ni habis, barulah boleh kahwin dengan adik.
kena habis iddah. Sekalipun ini kalau misal kata dalam hal bapa seorang lelaki kahwin dengan janda, kemudian ada janda ni ada anak perempuan cantik, dah selesai nikah, kemudian belum sempat bersama dengan isteri ni tadi yang janda, dia ceraikan isteri ni tadi, kahwin dengan anak si janda ni, boleh ke tidak? Boleh, selagi mana belum bersama. Kalau dah bersama tak boleh. Tetapi dalam faraid nikah saja, bukan syarat bersama, dah boleh pusaka. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin, sekian-sekian, saksi kata sah. Pengantin perempuan terkejut, aku jadi isteri orang dah sekarang ni, meninggal dunia, suami dapat pusaka. Kalau isteri ni tadi belum pernah berkahwin, tak ada anak, dapat separuh, 1/2. Bukan sikit tau, 1/2 suami ni. Cerita tentang suami, saya nak masuk satu kisah. Ini kisah benar, kongsi-kongsi daripada sahabat-sahabat doa faraid Malaysia juga. Mereka ni pengalaman turun ke lapangan ni terlalu banyak, berjumpa dengan masalah dan masalah, isu dan isu. Bila kita ini tak faham faraid, tak faham tentang hukum, tak kiralah faraid ke atau perkara-perkara melibatkan hukum-hukum yang lain ke, bila kita tak faham dan tak tahu dan tak nak ambil tahu, biasanya akal kita akan mendahului daripada hukum. Satu situasi bila mana seorang perempuan ini berkahwin dengan pasangannya yang bukan warga negara Malaysia. Laki ni, mertuanya iaitu mak ayah perempuan ni tak suka dengan laki ni, tapi sebab dah pilihan anak perempuannya, jadi kahwinkan juga. Satu masa anak perempuan ini tadi meninggal dunia, belum sempat ada anak. Jadi menantu ni yang baru sahaja kahwin dengan anaknya, sepatutnya dapat berapa? 1/2. Saya tanya dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada di tempat ayah kepada perempuan ini yang si mati ini, nak bagi tak 1/2 kat menantu tu? Ada yang geleng kepala. Maksudnya apa? Kita mendahului akal daripada syariat. Kita menghalang, kita ambil, kita makan harta batil. Ini dalam bab faraid, jangan main-main. Fardhatan minallah, ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi hak. Ada juga kadang-kadang waris ini tak nak bagi kerjasama. Ini pun satu masalah. Kita dah bincang, dah buat majlis, kumpul semua ahli keluarga, seorang ni tak nak bagi kerjasama. Dengan sebab dia seorang habis bertahun-tahun tertangguh urusan pusaka ayah atau ibu ni. Yang seorang ni jangan ingat dia tak berdosa, dia berdosa. Sebab menghalang proses. Boleh jadi di kalangan waris ada yang memerlukan harta si mati pada ketika itu. Boleh jadi di kalangan ahli waris ada di kalangan anak yatim yang sangat-sangat memerlukan harta pusaka tadi. Dengan sebab dia tak nak bagi kerjasama, dia berdosa. Satu kisah lagi, orang ni duduk dekat belah Terengganu. Kawan saya cerita, dia menguruskan pusaka di Kedah. Yang Terengganu ni salah seorang waris yang kena hadir. Kalau ikutkan tak nak hadir pun boleh, kena isi borang DDA. Tapi dia nak hadir juga. Sebelum dia hadir, dia tanya dengan kawan saya, Ustaz, kalau misal kata urusan pusaka ni selesai, bahagian saya berapa saya dapat sebenarnya? Dia nak tahu juga, daripada Terengganu nak balik Kedah dengan kos minyak lagi, tol lagi. Jadi dia nak tahu berapa bahagian dia. Jadi Ustaz ni kira-kira, yang terkejutnya tak sampai RM10 pun bahagian dia. Tapi dia sanggup juga turun ke Kedah. Sebab apa? Dia rasa ini tanggungjawab dia. Dia tak turun, urusan pusaka tak selesai.
Kalau dia tak bagi kerjasama, urusan pusaka yang waris-waris lain ni habis sangkut. Tapi dia tetap juga turun walaupun dia rasa dia rugi. Dapat tak sampai RM10, duit minyak dah beratus. Tol lagi, makan lagi, penat lagi, tapi turun juga atas tanggungjawab, kewajipan dia. Ini juga antara sebab-sebab kenapa sehingga sekarang lebih 70 bilion harta umat Islam dibekukan sebab terlalu ambil ringan dalam urusan pusaka. Bangsa kita ni terlalu selesa. Saya penolong pentadbir tanah, bila melibatkan bukan Melayu, segera dia orang uruskan pusaka. Tapi bila melibatkan orang Islam, ada yang segera, tetapi masih ramai yang berlengah-lengah. Sebab persepsi masih lagi kuat dalam tanggapan kita, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Buang jauh-jauh persepsi ini. Buang jauh-jauh, kerana dalam syariat, dalam Islam dituntut supaya kita segerakan urusan pusaka. Jadi bila kata anak tadi, anak kepada si mati, sama ada bukan dengan suami semasa dia mati, iaitu dengan suami yang dulu pun dikira anak si mati. Jadi suami ini tadi dapat 1/4 sahaja, tak dapat 1/2, walaupun dia tak ada anak bersama dengan Ros tadi. Kita sambung. Dan para isteri pula memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutangmu. Sama juga dengan keadaan suami tadi. Cuma bahagian suami 1/2 dan 1/4. Bahagian isteri 1/4 dan 1/8. Suami isteri ini hanya dipengaruhi oleh anak si mati saja. Sebab tu dalam ayat ini hanya mention tentang walad, anak kepada si mati. Bila ada anak, suami dapat 1/4. Bila tak ada anak, suami dapat 1/2. Bila ada anak, isteri dapat 1/8. Bila tak ada anak, isteri dapat 1/4. Sekalipun ada bapa, sekalipun ada ibu, ada adik-beradik, ada pakcik, itu tak mempengaruhi bahagian suami. Sebab yang mempengaruhi bahagian suami atau isteri si mati hanya anak sahaja. Anak ni pula merujuk juga dengan yang di bawah, anak, cucu dan ke bawah. Anak tak ada, tetapi cucu. Dan cucu pun kena tahu, cucu yang dikatakan waris adalah dari jalur anak lelaki sahaja, bukan dari anak perempuan. Kita panggil cucu, semua kita panggil cucu. Anak kita yang perempuan, dia ada anak pun kita panggil anaknya cucu. Tetapi yang dikatakan cucu dalam waris faraid hanya dari belah anak lelaki sahaja. Yang anak perempuan ni bawah ni, ada tak anak lagi cucu? Ada. Yang ini bukan ahli waris. Jika seseorang mati, ini sambung dalam bab kalalah. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini istilah bagi kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Satu situasi seseorang itu mati, dia tak ada ayah dan ke atas, dia tak ada anak dan ke bawah, dia cuma ada adik-beradik sahaja. Istilah kalalah. Tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Maka bagi masing-masing 1/6 harta. Ini bagi isu saudara seibu. Kita lihat rajah. Dalam rajah ini ada 3 jenis saudara. Satu, saudara seibu sebapa. Yang kedua, saudara sebapa. Dan yang ketiga, saudara seibu. Ayat ini merujuk kepada yang ini, saudara seibu. Saudara seibu ni dia special case. Sebab apa special case? Kalau saudara seibu sebapa, saudara sebapa,
bahagian lelaki dan perempuan sama dengan bahagian anak lelaki dan anak perempuan. Maknanya nisbah 2 lelaki, perempuan 1. Lizakari mithlu hazil unsayain. Tetapi bagi kategori saudara seibu, dia tak ada nisbah 2-1. Kalau misal kata ada seorang, sama ada lelaki atau perempuan, maka dia akan dapat 1/3, 1/6, maaf, 1/6. Kalau misal kata saudara perempuan, saudara seibu ini ada 2 orang, sama ada 2 lelaki ke, ataupun 2 perempuan ke, ataupun seorang lelaki seorang perempuan, maka mereka akan dapat 1/3 dan dibahagi sama rata antara mereka. Tak ada istilah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ini dalam hal masalah keluarga saudara seibu sahaja. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat faraid, Allah mention setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar hutangnya. Maksudnya sebelum faraid ada step-step yang wajib kita sebagai waris buat terlebih dahulu. Kita telah bincangkan yang lepas 4 perkara secara ringkas. Pertama, pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang si mati, hutang dengan Allah. Yang ketiga, hutang dengan manusia. Kemudian wasiat jika ada. Kemudian barulah faraid. Sebab tu ayat ini mention siap-siap setelah dibayar hutang dan dilaksanakan atau dipenuhi wasiat si mati jika ada. Ayat seterusnya dalam surah An-Nisa juga ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tathnataini falahumas thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa makna kalalah tadi yang saya katakan? Iaitu seseorang yang tidak mempunyai bapa dan anak. Dia tak ada bapa dan ke atas dan tak ada anak dan ke bawah, cuma ada adik-beradik saja. Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, yang tadi kalalah juga tak ada ayah, tak ada ibu, tetapi saudara seibu yang tadi kita bacakan tadi, seibu. Jadi dapat 1/6 kalau seorang, kalau 2 orang atau lebih 1/3, bahagi sama rata sebab seibu. Yang ini isu kalalah juga, tetapi yang warisnya adalah seibu sebapa dan atau sebapa sahaja. Seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Kita lihat rajah. Seseorang mati, ini si mati, tak ada anak. Bila kata anak juga yang di bawah, tak ada atas, tak ada bapa, tak ada ibu, tak ada datuk, nenek, tak ada. Yang ada cuma saudara perempuan seibu sebapa seorang, atau saudara perempuan sebapa juga seorang. Maka saudara perempuan seibu sebapa ini dapat berapa? 1/2. Ni 1/2.
Cuma nanti kita akan perincikan lagi setiap waris ni mereka dapat 1/2, keadaannya bagaimana. Dia ada syarat-syaratnya, mesti tiada anak. Macam yang saudara seibu tadi pun dapat juga 1/6, 1/3, kongsi sama rata. Ada syarat-syarat juga, nanti kita akan masuk dalam bab ahli waris. Cuma dalam ayat ini nak menceritakan, adakah adik-beradik dapat? Yang seibu dapat, seibu sebapa dapat, yang sebapa juga dapat. Cuma pengiraan tu berbeza. Seibu tadi tak ada istilah nisbah 2:1. Seibu sebapa, kemudian yang sebapa ada nisbah 2/1. Dalam ayat ini menceritakan saudara perempuan seorang, maka dia mengambil alih tempat anak perempuan si mati yang seorang. Berapa anak perempuan? Kalau seorang, 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak, iaitu adik-beradik seibu sebapa lelaki dia akan mewarisi. Kalau bersama dengan perempuan, kita lihat raja. Tadi saudara perempuan dapat 1/2. 1/2 bila mana dia seorang diri. Kalau misal kata ada saudara lelaki seibu sebapa, ada juga saudara perempuan seibu sebapa, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi dekat sini mereka akan dapat asabah. Asabah ma'al ghairi, dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Kalau misal kata yang perempuan tak ada, yang ada lelaki sahaja, maka yang lelaki ini akan mendapat asabah binafsi. Dia dapat asabah baki selepas yang fardu dapat. Dalam kaedah pengiraan pusaka, kita kena kira yang fardu terlebih dahulu. Siapa yang fardu? Yang Allah dah tentukan dalam Al-Quran. Ibu 1/3, 1/6 ketika sekian-sekian. Bapa 1/6, suami 1/4, 1/2, isteri 1/4, 1/8. Ini fardu. Kira dulu yang fardu, baru dapat yang baki, yang asabah. Contoh pengiraan. Seseorang meninggal dunia, ada waris bapa, ada waris ibu, ada waris isteri, ada waris anak lelaki, ada waris anak perempuan. Bapa dapat berapa? 1/6, sebab si mati ada anak. Ibu sama juga dapat 1/6. Isteri 1/8, sebab si mati ada anak. Jadi yang anak ni tadi, lelaki dan perempuan, dapat apa? Dapat asabah. Asabah ni baki. Jadi kita kena kira dahulu yang fardu ni. 6, 8, berapa GSTK? GSTK ni apa dia? Gandaan sepunya terkecil. Digandakan, lihat mana yang paling kecil sama antara nombor 6 dan nombor 8. Kita masuk matematik sikit. 6 kita gandakan, 6, 12, 18, 24, 30. Ini sifir 6. Sifir 8 kita gandakan, 8, 16, 24, 32. Mana nombor yang sama? Sepunya terkecil antara 6 dan 8. 24. Azan isyak. Biasa azan dulu ya. Kita beri laluan azan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب kita sambung sedikit ni dalam 5 ke 10 minit. Jadi gandaan sepunya kena yang sama. Kalau kita lihat pada gandaan 12, 18, 16, ada tak yang sama? Tak ada. Maknanya gandaan sepunya yang sama antara 8 dan juga 6 adalah 24. Jadi asal masalahnya di sini adalah 24. 24 bahagi dengan 6 dapat 4. 24 bahagi dengan 6 dapat 4. 24 bahagi dengan 8 3. Sebab masing-masing 1, 1, 1. Kalau contoh di sini 2/3. 24 bahagi dengan 3 kali dengan 2. Ini kalau kes atasnya tu lebih dari 1. Jadi 4, 4, 3 berapa? 11. 24 tolak 11 13. Betul 13 ni untuk siapa? Anak lelaki dan anak perempuan. Macam mana kita nak kira yang untuk anak lelaki ni? Lizakari mithlu hazzil unsayain. 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. 2 tambah 1 3. 3 dengan 13 ada tak gandaan sepunya terkecil? Tak ada. Jadi 3 ni akan naik ke atas. 3 kali 24 berapa? Kalkulator. Ha, 24 kali dengan 3. 3 kali 4 12 naik 1. 2 kali 3 7. 6 tambah 1 tu 72. Betul ya? 72. 72 bila yang ini kalikan dengan 3, ini kali dengan 3. Jadi 4 pun kena kali dengan 3 juga. 4 kali 3 12. 4 kali 3 12. 3 kali 3 9. Bahagian anak 2 kali 13 26. 1 kali dengan 13 13. Tuan-tuan kira semua ni akan dapat 72. Jadi caranya kena kira yang fardu dulu, baru boleh kita dapat
yang asabah untuk anak. 72 ni pembawah-bawah. Jadi kalau orang tanya, saya anak lelaki dapat berapa ni? Saya Encik dapat 26/72. Bapa pula datang jumpa. Saya sebagai bapa kepada si mati dapat berapa? 12/72. Ibu pun begitu, 12/72. Isteri 9/72. Kenapa nak kena kira juga bagi sama nak dapatkan 72? Kerana banyak berlaku kematian berlapis. Bila kata kematian berlapis dalam istilah faraid dinamakan munasahat. Bapa ini tadi isteri, bermakna yang mati ni lelaki. Contoh namanya Abu. Dia mati tahun 2010. Tetapi hari ini baru dia nak uruskan pusakanya. Di kalangan isteri ni tadi, dia hidup semasa Abu ni mati, tetapi isteri ni mati juga pada tahun 2013. Dapat tak isteri ni harta daripada Abu? Dapat, kerana syarat untuk mewarisi, waris hidup ketika pemilik harta mati. Sekalipun bezanya cuma 5 minit. Macam mana nak tahu Ustaz? Lihat saja mati. Contoh berlaku kemalangan satu kereta. Ayah, ibu, na'udzubillah, anak-anak hidup lagi dalam ambulan, hidup lagi sampai hospital, semua hidup lagi. Tetapi pagi ayah meninggal, petang ibu meninggal. Jadi dekat situ kita boleh tahu siapa yang mati dulu. Yang mati kemudian dia mewarisi harta yang mati awal. Perlu ke nak bagi dekat yang mati kemudian ni? Perlu, kerana ini hak dia dan hak waris dia pula. Yang mati kemudian ni, yang isteri ni tadi, dia ada tak waris lagi? Ada. Jadi kena kira berlapis-lapis. Sebab itu jangan tangguh-tangguh urusan pusaka. Ada kes suami mati, laki mati, tak sampai sebulan bininya mati. Ini cinta, nak kata cintanya itu sampai suami meninggal, isteri pun meninggal dunia sebab terlalu rindu kepada suaminya. Sakit, meninggal. Banyak berlaku. Sebulan, 2 bulan meninggal pula maknya. 3 bulan lepas bapanya meninggal. Kemudian maknya pula meninggal 2 bulan lepas. Bila berlaku macam ni, kena kira pula bahagian mak ni. Maknya berapa? 9/72. Siapa warisnya? Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang mana anak lelaki ni mati pula contoh 2018. Dia mewarisi tak harta isteri ni tadi sebagai maknya? Mewarisi. 3 lapis dah. Tuan-tuan bayangkan. Pernah di kalangan sahabat saya menguruskan sehingga 50 lapisan kematian. Bayangkan. 50 tuan-tuan, kalau tengok pada gambar ni ya, saya kongsi sikit dengan tuan-tuan. Ini contoh 2 saja kematian. Suami dapat 3/6. Bila mati, ada waris anak perempuan, ada waris anak. Saya ambil dalam bentuk ini, kita boleh edit sikit. Suami, contohlah nama suami ni Abu. Kemudian Abu ni mati, bahagian dia berapa? 3/6. Abu ni ada tak waris lagi? Ada. Anak perempuan seorang, kemudian anak bapa saudara lelaki seibu sebapa. Ini singkatan, tapi maknanya anak bapa saudara lelaki seibu sebapa. Dia dapat asabah. Kira balik, ini baru 2 lapis. Bila dah berlaku banyak-banyak lapis, tak mustahil akan jadi macam ni. Ini baru 3 lapis. Lama-lama berpanjang-panjang. Pernah dia orang kira, kawan-kawan saya kira daripada hujung tu sampai hujung tu kertasnya. Sambung. Kematian pertama, kematian kedua, kematian ketiga, sampai kematian 20 lebih. Susah tak susah? Susah nak uruskan. Jadi jangan bertangguh urusan pusaka. Saya perunding. Bila perunding, jangan nampak saya ni nak duit semata-mata, tidak.
tetapi kita nak menyelamatkan masyarakat supaya jangan ambil ringan dalam urusan pusaka. Kita ni bila mati ada setengah-setengah bank kita boleh keluarkan certain amount, waris boleh keluarkan. Kalau banyak tak boleh. Jadi harta tadi macam mana nak keluarkan? Contoh saya mati, dalam akaun ada 2 juta. Contoh, mudah-mudahan lah, amin. 2 juta. Isteri saya, anak-anak saya nak keluarkan duit boleh tak? Saya mati pagi, petang boleh tak dia keluarkan duit? Tak boleh. Kalau dia nak keluarkan guna kad, dia tahu PIN pun sekalipun dia boleh keluarkan. Dari sisi undang-undang dia salah. Menyalahi undang-undang mengeluarkan duit si mati. Kalau nak keluarkan juga atas keperluan mendesak, boleh catat rekod, ada saksi. Jadi bila dibicarakan ada bukti, ada saksi, ada rekod. Jadi bila nak tuntut tu, duit dalam akaun ni macam mana nak tuntut? Kena ada proses. Bila kata proses, kita ada 3 badan yang berautoriti di Malaysia, khususnya kita sembang di Malaysia lah. 3 badan berautoriti yang menguruskan, ada akta-aktanya tersendiri. Di ARB, Amanah Raya Berhad, bagi aset yang alih yang kurang daripada 600,000 nilainya. Bagi aset yang kurang dari 2 juta, aset alih dan aset tidak alih urusannya di pusaka kecil. Kita di Kuala Langat di Pejabat Tanah tingkat bawah. Bagi aset alih dan tak alih yang melebihi 2 juta, di mana Mahkamah Tinggi Sivil. Banyak yang berlaku, alah malasnya uruskan. Tengok berapa baki dalam akaun, 3,000, tak payahlah, biar je lah, hantar je lah. Seorang, kalau 1,000 orang umat Islam macam tu, berapa juta dah terbeku pusaka umat Islam. Sebab ambil ringan, tak cakna, dan salah satu sebab juga tak tahu proses dan tak tahu ke mana nak berurusan. Ini antara salah satu sebab. Lebih 70 juta tuan-tuan harta umat Islam dibekukan. Lebih 1 juta geran, sama ada geran tanah atau geran rumah yang umat Islam ada hari ini, lebih 1 juta atas nama orang yang dah mati. Ada tanah, ada hasil, ada kelapa sawit 10 ekar, sebulan 10,000 masuk. Tengok nama geran, nama moyang. Sebab tak diuruskan. Nak urus sekarang boleh, jangan jadikan itulah hujung atau hujung kertas. Berjela. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada ayat yang sama lagi, cuma penerangannya pada muka surat 34 yang di bawah tu kita belum masuk lagi. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri anfusina illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.